nak tahu sejarah-sejarah dia, nak tulis sunnah-sunnah dia, sirah dia bila, dia cuma kata kalau kata perih hak mana tu, perih hak korek dengan tangan, tu perih 17-18 hak tu hak kena ikat bawa pergi bakok, perih hak mula-mula 17-18 gi bakok kena korek terusan dengan tangan. Lepas tu soal lagi kalau dia mau boleh tanya perih hak mana tu, hak cocok telinga, cocok keting, hak tu 1832. Balik pada kita tadi ni, tani sebuah negeri yang hebat. Saya ini petani ni bila tumbuh jadi kerajaan Melayu je, pertama kali dia berperang dengan Siam 1563. Dalam hikayat petani ada cerita macam mana Raja Petani Sultan Muzaffar bawa tentera dia pergi ke Ayutthaya. Bukan serupa cerita Kedah, cerita Perak apa semua ni, cerita demo tak perang dengan Siam. Hak petani ni bawa askar dia, perahu 200 perahu pergi sampai Ayutthaya, dia berperang dengan Siam. Ada bukti sendiri, bukti dia dalam sejarah Siam sendiri. Pengsawadan Luang Pramuk, kalau tak salah nama dia, di Wajirana Library di Bakok tu, saya pergi cari. Dia mengaku yang Raja Petani itu mari. Cerita demo tu sebenarnya tahun 1563 tu Raja Burma baru serang Ayutthaya. Dia nak kelik askar petani ni mari nak tolong batu. Dia minta tolong batu Kedah dengan petani. Bila petani ni mari, dia tengok negeri Kedah dah lepas perang. Jadi dia ambil kesempatan Raja Petani Sultan Muzaffar tadi, dia lawan dengan Siam. Jadi dalam hikayat Siam dia tulis Raja Petani ni berani naik kuda putih. Jadi orang Siam tak boleh nak lawan apa dah, kena tarik tali panjang-panjang. Jadi orang petani tadi tak boleh nak serang. Tapi oleh kerana pergi tu sikit 1000 lebih je, retina 200 atas 1000 pergi sana, tak boleh lah nak berperang benar-benar. Akhirnya tu Sultan Muzaffar kena bedil ni tahun 1563. Orang Siam baru reti guna bedil. 1511 Melaka jatuh, Portugis mari duduk Melaka. 1511, 1517 Kuala Ho, Dato Kuala Ho nama orang putih tu, dia serang petani, dia duduk di petani 1517. Lepas tu 1520 dia pergi Ayutthaya, dia Siam minta upah dia mengajar cara-cara guna bedil. Di Portugis ni mengajar orang Siam, dia tubuh satu unit tentera dia, unit bergajah dengan unit boleh pakai bedil. Dalam perang tu pakai bedil, kenalah bedil rusuk balik kiri, kena Raja Petani tadi ni Sultan Muzaffar. Dia pun royak ke adik dia Raja Mansur, mu kelik lah. Kalau mu tak kelik, putuslah adik-adik kita siapa nak meretah petani. Jadi dia kelik. Jadi sebenarnya saya 10 kali lebih daripada 10 kali Siam berperang dengan petani ni, saya nak tulis buku juga. Jadi kalau dalam buku tu kita boleh olah, boleh tulis sedap lagi lah, bagi ada timbul semangat orang baca tengok, oh senok baru tak ni. Perang hak pertama 1563. Jadi bila kata perang 1563 tu, Siam ni jangan kata dia duduk senyap, dia duduk siap juga. 40 tahun lepas tu dia terang. 1903 dia terang serang petani. Tapi terang dia tu, kalah dia tu 2-3 sebab. Pertama 1603 tu, masa tu orang putih ada mari duduk berniaga di petani, orang Belanda ada duduk berniaga di petani, orang Sepanyol ada, orang Portugis ada. Jadi orang luar tu banyak, negeri petani jadi kuat, senjata pun banyak. Hak so lagi Siam ni dia mari serang petani ikut laut. Dia sebenarnya dia tak pandai dia laut ni. Negeri dia tak ada laut. Negeri dia balik-balik bawah ada laut, balik-balik atas tu negeri dia keliling tu darat tu. Jadi dia kalah kerana dia tak pandai dia laut. Jadi balik begitulah. Perang kedua 1603. Tapi dia jangan senyap, dia duk cuba lagi. Hak besarnya perang ketiga. Perang ketiga ni saya dapat sumber cerita macam mana Siam boleh serang petani tu daripada sumber-sumber Belanda. Saya minta air mata, saya seronok sangat. Masa tu saya tak menikah lagi, bujang lagi. Saya dapat cerita sebenar, catatan daripada seorang penulis Belanda, Jeremias van Vliet nama dia. Dia tulis macam mana perang petani Belanda. Ni cerita dia panjang. Dia bila kata nak
serai petani nak serai Belanda, nak serai Sian, nak serai petani tadi ni, dia pakat dengan Belanda. Belanda tak boh, dia bagi nak berniaga je. Lepas tu petani tadi ni tahu macam mana hebatnya askar-askar petani tadi, dia boleh pergi sampai ke Patalung, dia bagi kalah segera, bagi kalah Patalung, dia tunggu Sian di Patalung, dia nak serai sampai atas lagi, sampai Lego ramai dah Sian. Jadi dia ni cerita 1634, dia pergi sampai ke atas tu, dia ikat kapal, 2 butir kapal Belanda. Bila ikat kapal Belanda, dalam kapal Belanda tu ada Jepun tu dia nak hantar mari Yamada dan Kabasa ni, dia memang tolong orang tani, orang Sian, raja Sian nak akik, nak jadi raja yang baru. Jepun tolong masa tu. Jadi dia bunuh raja hak lama, Raja Jeta tu dia bunuh, Raja Sian, naiklah Prasatong. Prasatong ni raja istana emas orang panggil. Dia kuat, dia gagah, dia hebat. Dia ni pakat dengan Belanda, suruh Belanda tolong. Belanda tak mau. Jadi bila petani dah ikat kapal dia, terlibat dengan orang Belanda, terlibat dengan orang Jepun, barulah Belanda buka mata nak tolong. Jadi Belanda nak tolong, hantar surat kapal ke raja Belanda di negeri Belanda di Holland ni, nak minta tolong supaya berperang dengan petani. Raja petani masa tu Raja Ungu ni, raja orang Cina je. Jadi Raja Ungu ni berani. Bila dia berani, dia buat perjanjian dulu. Belum perang ni dia buat, dia ambil Kemboja, Jambi, Sumatera, dia buat macam satu pakatan tentera supaya kita boleh lawan Belanda. Lama mana dah duduk berhubung gemari 11 hari bulan Mei, askar daripada Bakok, daripada Ayutthaya 30,000. Ini pertama kali jalan darat. Dia pun pertama kali dah ada unit gajah, 800 ekor gajah dengan berdeh-berdeh demo muria-muria pos semua berdeh besar mari nak serai petani. 30,000 campur Sian Liga, campur Sian Segara, dok ada dekat 100,000. 100,000 nak serai negeri tani halah. Raja dia Raja Betina, orang Betina merintah. Hebat Jadi peranglah petani tu. Bila nak perang ni pertama kali perang hebat dia. Petani masa tu Raja Ungu ni dia buat bena kubu 3. Kubu Cik Siti Mai Tembang, kubu Raja Biru, kubu Raja Hijau. 3 berdeh dia, Seri Tani, Seri Negara Mahlela dia buh. Lepas tu dia ada berdeh kecil-kecil, 10 depa buh berdeh haluh, 10 depa buh berdeh haluh. Hebat. Di saya terbaca baru ni ada seorang orang Belanda. Dia ni orang dia sendiri tu. Dia ni jadi tawanan petani. Jadi orang petani ikat dia. Dia mengajar askar-askar petani tu nak perang. Ini satu cerita baru saya baru tahu. Jadi dia terlibat juga bila sampai masa 11 hari bulan Mei, barulah kata serai tani tadi ni. Bila serai tani dengan batuan Belanda, tunggu Belanda tak mari. 6 butir kapal Belanda, ada kapal besar. Dia canggih pada masa tu, dia ada berdiri dia ada masa tu. Belanda negeri barat, negeri yang ada senjata dia yang hebat. Jadi dia nak serai petani tu dengan batuan Belanda dengan 100,000 askar dia. Hak tani tadi duduk tunggu. Dia kalau perang ni hak serai tu dengan hak tunggu tu dia lebih banyak mudah hak tunggu daripada hak mari tu. Jadi macam mana tahu macam mana dia 10 hari duduk tunggu Belanda tak mari, perut kau lapar, makanan tak cukup. Ada kalau buku hikayat tani ni dia tambah sikit ni. Dia tahu dia tani curi masuk pergi kapal dia mau pergi duduk makan berapi nasi. Tak payah makan wudu makan nasi mentah itu. Dia nak pergi orang Belanda tak cukup makan ni. Dia orang Sian ni. Jadi akhirnya tu Sian Allah. Bila Allah jadi malu dia sebuah negeri yang besar. Dia tahun 1471 dia negeri dia Sian ni, dia sebenarnya dia serupa Israel juga. Dia mari buat atas negeri orang. Dia ni asal dia bahasa Sian ni, dia mari daripada Sungai Yangtze, tengah-tengah utara negeri Cina, daripada Yunan, Sungai Yangtze. Dia mari kodok bawah tu tahun 950 dia buat kerajaan dia sendiri di selatan Cina. Tahun 1000 orang Mongol perambak dia daripada negeri Cina. Akhirnya dia mari masuk kok Chiang Mai, masuk kok Vientiane, masuk kok Laos. Dia buat kerajaan sekutai 1219. Ini cerita macam mana pertumbuhan kerajaan Siam dulu. Ada awal. Dia zaman dulu lagi, zaman sebelum ada sekutai lagi,
tahun 1179 dia hantar dah Panglima Utong. Panglima Utong tu serai Legor tu negeri Melayu, tapi bukan Islam lagi, dah nak serai negeri Melayu dah. Lepas tu sampai Subutai Ram Kam Heng. Ram Kam Heng dia serai petani, dia tak serai petani, dia serai Legor 1280 tahun 1280. Masa tu Raja Melayu di Genting Kera, Raja Santawal. Raja Santawal ni kalau kita tengok salah silah Tuan Guru ni Aziz dulu, dia asal keturunan Raja Santawal. Jadi Raja Santawal belum Islam lagi masa tu. Dia ni lepas-lepas tu baru Islam, nama Sulaiman ada, nama Ibrahim pada raja-raja Genting Kera ni. Jadi ini hak awal. Sampai petani tu ni, sampai Islam ni, sampai Sia ada di Ayutthaya dah. Jadi Ayutthaya tadi serai Belanda tak mari, 10 hari lepas tu mari, kalah lah petani, askar dia 100,000 lebih, dia berasa malu. Dia satu kuasa tentera yang kuat. Kemar tu, Kemboja hari ni, jatuh habis negeri-negeri dia, dikorak, dicemai, dia boleh hakik negeri dia jadi wujudnya Subutai tu, kalah hanya Kemar. Jadi dia belum menang di situ, orang takut dengan dia. Bawa nak perang dengan petani, Raja Tina je, kalah kena kelik tunggu 10 hari lepas tu baru mari Belanda. Bila mari Belanda, Raja Sia Prasak Tong tu jadi murih, tak mau kecek dengan pok Belanda ni. Askar-askar Belanda, orang-orang Belanda duduk berniaga di Ayutthaya ni tak boleh terbit, duduk rumah kena kurung. Dia marah sungguh Raja Sia tadi ni. Jadi Raja Prasak Tong tu bukan setakat dia marah orang Belanda, hok paling dia marah sekali orang askar Sia hok pergi serai petani hok Allah dia panglima dia tu kerak kepala. Panglima Sia hok serai petani sampai mu serai petani kalah, panglima dia kerak kepala, bubuh atas tiang, pacok kepala dia tu. Askar-askar hok pergi tu 3 hari 3 malam keliling jalan kaki. Hak serepok hak jatuh tak erok, panas-panas mati pun ada. Ini satu pengajaran dia kata pasal mukalah petani. Sekali lagi semula kami nak tahun 2 tahun lepas tu dia nak serai lagi petani. Aku nak bagi anak habis petani, Raja Tina ni, apa nama Raja Ungu ni. Kali ni kalau kalah petani, bukan kata hak demo-demo hak pergi serai petani ni, keluarga sendiri pun terlibat kena bunuh juga. Begitu sekali murih ataupun marahnya Raja Sia Prasak Tong bila nak serai petani kali ketiga 11 bulan Mei tahun 1934. Kalah. Lama bila kalah tu Belanda ni dia nego ya, dia nak nego, dia tak minat politik dia, orang putih, orang barat, orang Eropah semua dia nak nego, dia nak labor. Jadi dia bagi pujuk Raja Ungu mati, bawa molek ganti Raja Ungu, anak dia Raja Kuning ni anak Raja Ungu, ayah dia Sultan Pahang dulu. Jadi Sultan Abdul Ghafur Pahang, dia Raja Kuning ni dia lemah sikit, dia suka menega, dia tak suka nak pergi ada harta-harta apa semua, dia menega, dia pandai menega. Lama Belanda pujuk dia, jangan dok balah dengan Sia, kita minta maaf lah dengan dia, hok perang dulu pun. Lama hantar lagi duta Sia mula-mula mari Akar Muhammad ni keturunan Syekh Ahmad hak ada di Ayutthaya dulu ni. Jadi dia mari, Akar Muhammad mari, dia mau tengok bila masa Wan Muhammad jadi duta petani, nak damai petani dengan Sia tu, pergi kat Ayutthaya, Sia sombong, kata orang putih hak tulis orang Belanda, wakil daripada petani ni beraluh, kecek beraluh, takut perik, padahal dia menang dah tu, petani menang dah pergi tu, pergi beraluh kecek sikit-sikit. Tapi puak-puak hak Sia ni menyombong, rasa begah diri, Perak Kelang, Kalahum, nama-nama panglima dia lah masa tu. Jadi itu cerita perang 1634, perang hak ketiga. Lepas tu perang lagi zaman Raja Kuning tu, perang lagi 1691, 1692, sebelum tu 1671. Jadi ketiga keempat. Hak sedih yang saya nak cerita sini perang hak Allah. Perang hak Allah ni 1786. Dia zaman tu zaman Berdeh Seri Petani, Seri Negara Penama pun berkarat dah, lama tak perang dah. Jadi petani dalam zaman merosot. Dalam zaman merosot tu banyak sebab dia.
Pertama sebelum tu bila mati Raja Kuning ni dia ganti dengan Raja-Raja Kelantan. Raja-Raja Kelantan ni lemah. So lagi banyak Raja-Raja Retino. Raja Mas Kelantan, Raja Retino naik 2 kali. Masa zaman dia pun sia-serai juga 1709 zaman Raja Mas Kelantan kena serai juga dengan sia. Masa tu Raja Mas Kelantan ni adik dia nama Narogayah nikah dengan Tengku Zainal Abidin, adik Raja Johor. Jadi masa perang sia hak 1709 tu Johor hantar 5,000 askar, Pahang pun hantar juga askar perang dengan Sian. Raja Paracua masa tu tengah-tengah duk perang, raja dia mati beradu. Jadi perang hak keempat lah. Jadi hak kelima ni dia cuba lagi pada zaman Sultan Muhammad. Sebenarnya dia cuba tu dia tengah berperang dah dengan Burma ni dia serai Ayutthaya ni balik atas. Bawa dia nak serai balik bawah tu, balik Phuket, balik Pulau Bukit, balik semua ni, dia hantar adik. Masa tu Sian dah jadi perintah dinasti Cakri hak ada inilah, Ratana Kosing ni. Jadi Raja Ramai hak pertama ni dia hantar adik dia. Adik dia nama Raja Muda Mahasing Surat ataupun orang panggil dia Boma je. Dia ni jadi panglima dalam istana. Dia orang hebat. Adik dia Raja Muda dia. Jadi dia hantar dia mari nak perang dengan Burma dulu. Lepas tu dia beradu di Segara. Bawa lah askar-askar dia ramai. Beradu Segara, hantar surat ke petani nak minta batuan petani yang Kedah. Raja petani masa Sultan Muhammad tak mau. Dia tak mau tu Sian serai selalu lah. Bila serai tu ramai jatuh, ramai tak ada siapa. Jadi kalau kita ikut tadi ni cerita masa tu baru lepas perintah raja-raja. Lepas tu ada satu cerita lagi, bukan kata Raja Tino yang ramai merintah petani, bukan kata Raja-Raja Kelantan yang bagi merintah petani. Bendahara berebut dalam masa tiga kali petani merintah 11 bendahara. Mu nak naik jadi bendahara, mu ni nak naik bendahara. Jadi negeri duduk dalam masalah dalam tu tak ada siap lah orang musuh nak mari. Jadi bila kata kali kelima tu, kalau ikut kira saya, Sian serai petani, Allah lah petani. Allah ni lah cerita hak sedih sekali lah. Siapa hari ni kita nak bakit semula tu, nak kena gagah, nak pergi tukar, nak kena bangun tu teruk sikit lah. Jadi bila Allah 1786 tu, saya ambil 1786. Ada orang kata 1785, tapi sebenarnya tahun hijrah dengan tahun Masihi dia ada tikas tahun. Dia tikas bulan tu ada ipo-ipo dia mungkin dalam tahun hijrah kita balik ke tahun Masihi jadi 1785. Saya kata 1786 sabit Francis Light mari buka Pulau Pinang bulan Ogos 1786. Kalau kita nak tahu lama mana dah petani ni kalah dengan Sian, tengok Pulau Pinang umur dia, tapi dia tu negeri bangun lah, negeri naik lah, hebat lah Francis Light. Jadi bila Francis Light mari, dia dengar cerita orang duk buat nanya, askar-askar Sian duk buat nanya ke rakyat petani. Dia bukan kata hak perang je dia bunuh, hak tak perang, hak tak terlibat orang tua, budak-budak, orang Tino pun semua ni duk bunuh. Cara dia bunuh dia dulu sedih lah nak cerita. Cara hari ni senang, nak bunuh orang Melayu, tak ada kecek banyak. Kalau masuk kampung tu berasa sedap-sedap ti demo ambil larah keliling dalam sejik orang tengah minum kopi kot bahasa dia. Hari ni musuh duduk dalam negeri dah. Jadi dulu ni dia bila kena igak tu, saya ada dua keping gambar macam mana askar Sian guna gajah. Dia ada unit gajah. Unit gajah dia mau igak semua orang jantan orang Tino budak-budak ni ambil gajah lambung jatuh, suruh gajah hirit sampai terbit perut, pecah perut mati. Tok nenek kita tu dia saya saya tak boleh kecek harta ni sedih tok nenek mus sendiri. Jadi 1786 tu kalau pertama kali ni ramai lah hari bagi balik sini, ramai lagi ke Perak ni. Tok Nye punya Tok Nye raya ni lah asal kalau pergi tamu. Jadi Tok Nye raya ni balik-balik Perak ni semua nama-nama panglima belakang. Tok Nye raya panglima Wanda Mula
hak ada hari ni pedai dia keris dia orang jual dulu dia undur di Perak. Kalau buka batu kurau hari ni kalau kita pergi semua orang tani kecek bunyi lagu petani, tapi dia mau berdengung sikit supaya remeh. Kalau kata makan tu Ustaz Razim tu bakal tadi juga orang batu kurau, tapi tak tahu apa sekarang sahabuk serupalah demo lain di Perak, tak serupa saya buat kajian saya tahu. Jadi hak buka batu kurau tu Hulu Balang Raja Petani Wan Kasar bin Abdullah, hak buka di Selangor Panglima Wan Jamal. Jadi hak mana ada kat situ semua apa nama panglima hak lari 1780 ni tadi ni. Jadi bila lari tu tikah 3-4 tahun ni, naik Teku Lamidin ni dia tikah tak banyak mana. Dalam masa 50 tahun 5 kali perang hak kena 1791 1808 1810 pecah 7 negeri tani, pecah 7 pun kutik-kutik lagi. Tahun 1832 tu hak perang mula ni 4,000 bawa pergi ke Bakok, suruh korek tanah nak buat terusan di Bakok. Demo kata nama Bakok tu nama Melayu, pasal terusan dia bekok-bekok tu nak betul tu suruh orang Melayu korek. Tak ada bakar PHO ke PCB ke apa ke nak korek pakai tangan. Hari ni ada hotel dekat situ kat Kelongsam, Kelongsiap apa nama panggil itu ni, terusan sejuta derita dia pun sebut macam mana orang petani kena korek tu. Bukan kata korek hak terusan dengan tangan tak dah. Hak nak kena buat bangunan, nak kena buat tok-tok siang tu, hak kerja dia pun perasing. Hak bakal raja duk suku, hak orang kapur duk suku. Ya, jadi dia mau perah tenaga. Tapi dia mau orang petani ni, hinanya orang petani ni duduk keliling kota Bakok. Kalau kata siang kena Burma mari sungai mati orang petani dulu, murah hanya nyawa orang petani ni. Ya, jadi dia bubuh macam tu. Jadi masa tu juga apa nama saya baru ni terbaca, saya tulis orang Inggeris dia tulis di Bakok. Seminar tu di Chulalongkorn panggil saya tak pergi. Tapi dalam seminar tu orang Melayu tadi ni dia kata hak mari ke Bakok tu hak jadi tawanan 4,000 tu hidup dalam keadaan daih sangat, makan mati situ mati sini. Hak dalam kapal bawa tu cerita mati dah di situ tu duk teriak, mau aku bawa anak kecil duk teriak mau tina begitu gini. Hari ni bakar dia hak ada di Bakok tu tak erti kecek Melayu dah sokong tak nak. Tu terus tu mu kena tengok tu tok nenek mu korek dengan tangan tu. Kalau mu ingat, kalau tak ingat tak tahu kan. Jadi kita sendiri pun lagu tu mari hidup di Malaysia kena ingat tak nenek kita ni perang teruk dulu. Itu perang hak cerita tu perang zaman Teku Lamidin. Jadi hak perang 1832 tu dia 5 kali dalam masa 5 tahun tu 5 kali. 1832 tu hak dia igat 6,000 lagi bawa pergi ke Bakok. 4,000 lagi masuk Perak. Saya cerita Perak saya tak saya cerita lah Kelantan ke Terengganu lari banyak. Hak lari buka berserah Pahang pun orang petani. Hak buka Kemamai Terengganu pun orang petani. Hak buka Besuk pun orang petani. Hak mari duduk di Kelantan ni banyak lapis 10 kali berperang tu. Banyak lapis. Siapa demo sendiri, demo bakar petani di Kelantan ni tapi demo tak tahu nak royak. Kami asal tak nenek petani tapi kalau kita tanya perang hak mana hari tu tak tahu nak royak pasal banyak kali. Kelantan dekat. Jadi apa nama hak perang 1832 tu orang tani ni dia tak tahu sejarah-sejarah dia nak tulis sunah-sunah dia, sirah dia bila. Dia cuma kata kalau kata perang hak mana tu, perang hak korek dengan tangan. Tu perang 1786. Hak tu hak kena ikat, hak kena ikat bawa pergi Bakok perang hak mula-mula. 1786 pergi Bakok kena korek terusan dengan tangan. Lepas tu soal lagi kalau dia mau boleh tanya perang hak mana tu hak cocok telinga cocok keting. Hak tu 1832. Cocok telinga cocok keting ni saya ada 2 pengalaman. Pertama orang Greek di Perak ni. Greek ni asal tani juga, dia remeh dulu selatan remeh. Jadi orang Greek ni masa orang putih kena bunuh di Perak ni, cerita sejarah Perak, orang putih bos kena bunuh, jadi panglima hak bunuh lari pergi Greek. Bila bom molek masuk Greek, masuk balik Siang, orang putih tak boleh hambat dah, dia masuk negeri lain dah, jadi dia menusuk di Brunei di Greek. Jadi bila masuk di sana orang putih ni tengok banyak orang Tino zaman tu
telinga rabik. Ni rabik ni hak kena igat ni, hak rekel ramai-ramai nak bagi ke bakok ni, hak berani orang betina, hak kuat tabah hati dia. Rabuk retak putus telinga rabuk. Hak jantan tak boleh nak rabuk, dia cocok balik keting. Putus lah keting. Seksa je tak boleh naik kita. Lepas tu hak betina hak kena igat cocok telinga tu. Jadi generasi dia lapis-lapis bawah tu orang putih berjumpa. Saya teringat lapis-lapis atas di kampung saya, tapi saya tak ada jumpa. Dia orang kampung saya menikah dengan orang gerik tu, nama Tok Cik Pah. Jadi dia mari duduk kampung hamba, ayah hamba duduk kecek Tok Cik Pah. Dia mau panggil Tok Cik Pah telinga rabik, sabik ke tarik itulah. Itu pergi 1832. Saya pergi bakok muda lagi, belum nikah lagi. Saya pergi tahun 1970 gitu lupa. Jadi saya di bakok, dia kata merimu nak tengok orang tua sini. Boleh kecek Melayu lagi. Orang tua mana? Orang tua di bakok. Lagu mana? Telinga dia blueband. Oh, pergi tengok tu blueband tu tak rabik tu, dia tak retak. Dia ikut lari je. Dia ikut. Jadi saya dah jumpa lagi hak telinga blueband. Jadi tu cerita pergi 1832. 1838 saya anggap itu pergi hak ke-10 hak pengesuk. Tapi kalau kata nak capur lagi, pergi hak so lagi, pergi dusunnya lah, pergi Haji Sulong. Tapi pergi tu zaman moden, zaman petani duduk dalam sia dah. Jadi pergi hak saya kutip-kutip cerita ni, pergi zaman musuh tu duduk balik sana lagi. Hari ni negeri tani dijajah sia, musuh duduk ada dalam keselimut kita. Kita tak tahu. Tak apa kalau dia duduk dalam keselimut kita tahu dia musuh kita. Ni hak tak sedap ni, hak tidur sekali dengan kita. Hak orang Melayu kita. Hak lebih nak ke duit. Dia tak ada semangat jati diri. Apa kena jadi lagu tu? Ambil contoh saya. Lapis-lapis duduk perak, besar perak, boleh duduk kecek tani lagi. Kenapa saya jadi lagu tu? Semangat. Mari bersemangat, kita nak tahu tepat tak dan naik kita. Tani negeri hebat. Kalau duduk saja-saja saya mikir ni 20 juta lebih rakyat Melayu tani. Di tani 2-3 juta, Bakok 2 juta, Mekah ramah. Negeri-negeri di Malaysia ni, sekerat rakyat Malaysia ni orang tani, sekerat rakyat Kedah saya sebut tani, sekerat rakyat Perak tani. Kalau Kelantan ni habis, cuma demo tak tahu keturunan demo je. Demo mengaku demo Kelantan, demo tak tahu keturunan demo. Tapi kalau payahlah zaman duit ni, kita tak boleh nak kacak lah. Zaman-zaman ni ramai bukan duk kira adik-beradik dah. Demo kira sebenarnya boleh kata molek boleh umur besar tu duit tu adik-beradik jadi ramai lah di mana-mana sama lah. Jadi kalau kita nak ikut di Malaysia ni, kalau Perdana Menteri saya tak tahu Hussein je. Kalau hak lain semua bakal tani. Pak Loh ke Tok Razak mek dia orang tani. Datuk Haji tu ketua tani lah. Lepas tu kalau Mahathir mek dia Wan Tempawan, anak Wan Muhammad Saman tu orang tani juga. Balik ayah dia Rabur, balik dia tu Melayu tani juga. Jadi banyak. Kalau kata dulu kabinet dulu, tiap-tiap sekali kabinet baru di Malaysia mesti ada 3-4 orang tani. Tapi orang tani hak tak ada semangat pada boleh mengaku tani lah, makan budu pun tak boleh dah. Jadi bakal Malaysia gitu lah. Jadi si hak nak cerita tadi ni, negeri tani dia daripada mula sampai lah ke bawah sampai hari ni, zaman-zaman kita tu penuh dengan perang. Tapi orang tani tak lari. Cerita kalau zaman Haji Sulong dulu berjuang ada 4 orang, Teku Yang Mahmud Wahidin, Teku Putera, Teku Yala, Haji Sulong tak lari, dia duduk juga di tani. Petai semalam dekat nak ngorek, ambil pergi Pasir Putih, ambil pergi kubur Teku Putera dengan Teku Yala. Teku Yala ni saing ayah ambil. Biar dia Allah di sini, dia kalah di sini, orang putih sekat dia mau tak boleh jual. Dia kena buat daerah. Teku Yala, Teku Putera kakak dia mari Pasir Putih. Adik dia Teku Yala lari ke Perak, duduk dengan keluarga hamba 2 tahun. Inilah sabitnya, gamaknya saya duduk dengar keluarga saya sendiri duduk kecek tani Teku Putera, Teku Yala. Inilah timbul baja dia sikit-sikit nak beri saya ni. Ingat tani. Saya duduk pergi. Saya mula-mula nak pergi masa berarak tahun 75, berarak 41 hari tu. Waktu ingin nak pergi dah. Lepas tu ayah saya bawa pergi, pertama kali saya pergi tani, saya tengok tinggal tunggunya. Bekas-bekas dia mau masuk nasi kawah masa berarak dulu. Lepas tu berarak di Masjid Gresik saya pergi. Cuma saya apa nama tak boleh nak pergi dekat-dekat sampai dia mau ayak mari Malaysia duduk jauh sikit. Saya mau ada bom. Saya takut sikit lah masa tu. Jadi
lepas terbit banyak dah buku saya ni, waris saya mari daripada Nara, daripada Teluk Manuk. Pok Cik jangan pergi dah, Pok Cik, nama Pok Cik Timur dia duk sebut-sebut, beringat Pok Cik jangan pergi. Jadi sejak tu saya ingat 30 tahun dah saya tak pergi. Jadi saya beradu dulu, saya serah ni, tapi saya sambung mula. Banyak lagi cerita kita nak royak tani ni, kita sambung mula.